Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai juga kita akhirnya ya Ustaz ke Tunti. Okey, sembang kita hari ni tentang uruskan akhirat ya. Kalau kita lihat memang kita banyak kali dengar dah ya, antara hadis ada mengatakan nak berjaya, nak dunia kena nak dunia kena ada ilmu ya, nak akhirat pun kena ada ilmu, nak dua-dua pun kena ada ilmu. Dan cuma kadang-kadang kita salah meletakkan cara kita melihat, cara fikir, menilai dunia ini membuatkan kita kadang-kadang tak seimbang. Ada orang fokus dunia je, ada orang akhirat sahaja. Jadi mungkin di awal ini sedikit mukadimah tentang tajuk kita, uruskan akhirat Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dengan limpah kurniaan rahmat dan rahmatnya dapat kita menyambung kembali. Dan untuk awalannya saya mengucapkan takziah kepada kekanda saya Ustaz Jazlan Abdullah yang isterinya meninggal semalam, selamat dikebumikan. Jadi kita mulakan pada hari ini, kita hadiahkan Fatihah untuk diri kita, ahli keluarga kita, ibu dan ayah kita, dan kepada Allah yarhamah isteri Ustaz Jazlan iaitu Suhaili binti Musa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pada pagi yang berbahagia ni saya nak kongsikan kepada kita mengenai uruskan akhirat ataupun pengurusan akhirat lah. Sebab seperti mana dunia kita pada hari ini sama juga dengan akhirat kita seperti mana kita perlu merancang dunia kita, kita juga perlu merancang akhirat kita. Sebab akhirat adalah sebahagian besar daripada kehidupan kita. Maknanya kebanyakan hidup kita ni adalah bahagiannya akhirat. Hari ni kita beli insurans, hari ni kita merancang hari tua kita, kita simpan duit kita, maksudnya masuk investment sana, investment sini untuk merancang hari tua kita. Tapi hari akhirat juga perlu kita rancang. Jadi sebelum kita maknanya bertemu Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, ada 7 perkara kita perlu selesaikan. 7 perkara, insya-Allah hari ini kita akan kongsikan uruskan akhirat kita dan ataupun pengurusan akhirat kita. Kalau kita berjaya uruskan 7 benda ni, insya-Allah kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang tenang, insya-Allah, dengan keadaan yang kita tidak rasa rungsing Sebab saya DJ Siti, ibu-ibu ayah saya di luar sana dan seluruh yang mendengar IKIM, seluruh manusia ini akan maknanya merasai kematian itu. So jadi kita perlu uruskan akhirat kita seperti mana kita menguruskan kehidupan kita di dunia ini. Jadi sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ayah saya pesan pada diri saya, pada DJ Siti dan seluruh manusia, seluruh yang mendengar, seluruh yang bersama-sama dan panjang-panjangkan sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, selesaikan 7 perkara. Apa dia? Yang pertamanya, kita kena selesaikan rukun iman kita. Betul. Rukun iman ada 6 perkara: percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, dan juga percaya pada qada dan qadar. Sebelum kita maknanya bertemu Allah Subhanahu wa taala, pastikan tidak ada keraguan kepada rukun iman itu. Sebab memang syaitan ni dia akan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan dialah yang mewaswaskan hati manusia. Jadi manusia ni akan diwaswaskan hati. Dan saya yakin ibu-ibu, ayah-ayah, abang saya di luar sana, ada kadang-kadang kita ni terbisik dengan bisikan syaitan. Betul ke Tuhan tu ada? Kalau ada, kenapa kau doa tak makbul pun? Dibisikkan pada kita macam tu. Supaya dia ragu-ragukan kita maknanya dia betul ke maksudnya betul ke Nabi tu, betul ke akhirat tu, dia bisik-bisikkan. So setiap kali ada bisikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu diganggu dengan bisikan syaitan, fasta'iz billah, maka kamu mintalah, ucapkan auzubillah, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan sekalian sebenarnya rukun iman pastikan selesai. Kita berpegang dengan kalimah la ilaha illallah. Orang Melayu kita menterjemahkan ilah itu adalah Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya satu takrifan ataupun satu maksud yang senang untuk anak-anak kita faham. Tapi untuk kita yang mungkin dah maknanya dewasa ini,
ilah, perkataan ilah dan kalimah thayyibah tu, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Baru-baru ni kita dengan kembar Aikim ada pergi ke Spain, Andalusia. Di kota Alhambra tu, di tiang-tiang dan juga di bahagian-bahagian dinding ni, kan, Alhambra ni dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristian. Dan apa diterjemahkan kalimah la ilaha illallah tu? La ghalib illallah, tiada dapat mengalahkan melainkan Allah. Dan selagi mana orang Islam berpegang kepada la ilaha illallah ni, yang diberi maksud la ghalib illallah, selama 800 tahun mereka berpegang dengan keyakinan itu, kota Alhambra dan kota Andalusia tetap berada di tangan Islam. Ketika umat Islam telah lupa la ilaha illallah itu, tombang kota Alhambra kepada orang Kristian ketika itu. Jadi yang pertamanya, pastikan rukun iman telah selesai. Yang keduanya, untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ayah saya sekalian, kan, yang keduanya, pastikan rukun Islam telah selesai. Kita pun tahu rukun Islam ada 5, kan. Mengucapkan 2 kalimah syahadah, solat, kan, puasa, zakat dan juga haji. Pastikan telah selesai. Bagi ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah, adik-adik yang baru kerja, kan, terus daftar, kan, untuk kita pergi haji sana. Pergi daftar, buka akaun tabung haji ke, daftar terus. Kalau hari ini daftar, kan, Siti tahu, kan, ni 2060 tu baru menaik tu. Dan sekarang ni kan 2070 lah. Ramainya orang. So hari ni kita kerja je, hari kita kerja dapat gaji, terus pergi daftar terus. Kan, supaya apa? Kalaulah andai kata kita meninggal pada hari ini, maksudnya kita telah ada cita-cita untuk ke haji itu. Niat dah ada. Niat dah ada tu, Allah tahu. Kan, jadi cuma umur tak sampai, peluang tak ada. Kan, sebab kita takluk dengan kota, kan, sekarang ni dan sebagainya. So pastikan rukun Islam telah selesai. Usaha untuk selesaikan. Kalau ibu ayah kita belum pergi ke haji lagi, kita kumpullah duit adik-beradik, kan, hantar mak ayah kita pergi. Kan, usahakan untuk kita pergi selesaikan rukun Islam tu. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita kena usahakan solat telah mendapat solat yang khusyuk. Kan? Solat khusyuk ni, kan, paling rendah solat khusyuk ni, kita sedar kita dalam solat. Sebab ada orang yang hari ni dia sembahyang, bermula takbir Allahu Akbar, terus pemikiran dia tu menerawang. Kan? Fikir kunci kat mana, kan, ini makanan kucing habis, kan. Itu belum dalam sembahyang mengata orang, Siti. Sembahyang mengata orang. Macam mana tu? Dalam sembahyang mengata imam, Allah Akbar, apalah imam ni baca panjang. Dalam panjang lupa-lupa pula tu. Apa? Mengata imam. Itu belum mengata orang sebelah. Rukuk, Allah Akbar, apa telkong orang sebelah ni betik lalat, tak kerti basuh apa. Mentang-mentang dia, lagi. mentang-mentang dia punya tu, kau mau bawa balik di Bandung kau, meropol-ropol terkong dengan mau kedai tak hilang lagi. Mengata orang sebelah. Jadi tiba-tiba imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah sembahyang. Jadi ada orang yang dia tak sedar dia sembahyang. Serendah-rendah khusyuk, kita sedar kita sembahyang. Serendah-rendah khusyuk. Maksudnya, tahu ni tengah baca Fatihah, tengah rukuk, tengah apa nama i'tidal, tengah sujud dan sebagainya. Saya pernah sembahyang di sebelah satu orang, kan. Naik rakaat ketiga, daripada tayat awal ni, dalam baca dia agak kuat, kan. Naik rakaat ketiga daripada tayat awal tu, Allahu Akbar, baca At-Tahiyyatu Barak. Saya kat sebelah, kalau dia baca kuat, kan, saya baca Fatihah, saya amin tu saya kuatkan sikit, amin, kan, dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya pemikiran menerawang. Serendah-rendah khusyuk, kita sedar kita dalam solat. Kalau nak lari kita punya pemikiran, kita tarik balik. Setinggi-tingginya macam sahabat lah. Tu yang satu ketika satu orang sahabat kena panah dulu, Siti, kan, ibu-ibu ayah saya sekalian, kan, dulu ubat bius ni tak ada. Panah, kita pernah tengok panah ni kan, mata dia tajam di depan, kemudian dia akan mengembang dan dia tutup. Kalau masuk ke daging tu, nak cabut bukan senang. Jadi dia kata ginilah, aku ambil wuduk, aku sembahyang sekejap. Ketika sembahyang, kawan yang lain tu belahkan kaki dia tu, dan tak sedar, itu setinggi-tinggi khusyuk lah. Kan? Serendah-rendahnya kita tahu kita dalam solat. Serendah. Sebab tu dalam kitab fiqh, kan, maksudnya menyebut, kalau anda kata ada orang datang ke orang lelaki atau ada benda-benda yang berlaku dalam sembahyang, orang lelaki sebut subhanallah, kan, ataupun Allahu Akbar. Orang perempuan tepuk, kan. Maksudnya kita sedar, keliling kita tu,
Tak semestinya khusyuk tu langsung tak sedar kan. Tak sedar apa semua kan. Maksudnya serendah-rendah itu. Pastikan telah menunaikan solat yang khusyuk. Itu perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat, kan, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah usahakan meninggalkan perkara haram. Kan, haram dari sudut akidah, benda-benda khurafat, tangkal-tangkal ke apa ke, ada pakai apa besi kuning ke, besi kursani ke, kan, ada pakai apa keris ke, kan, percaya pada kait tangkal-tangkal ke apa, buang. Itu haram dari sudut akidah. Haram dari sudut syariat, ada ambil barang orang kena sebagainya, kan. Haram daripada sudut akhlak, kan, mengata orang ke, kan, ada orang kadang-kadang dia satu hari tak mengata orang tu mulut dia gatal, kan, dia gatal. Apa pasal gatal mulut ni? Tak mengata orang. Ada macam tu. So jadi maknanya tinggalkan perkara haram. Usahakan. Niatlah kalau benda haram tinggalkanlah. Kan? Untuk apa? Kita hari ni kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelimanya, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usahakan telah menulis hutang. Hutang kena tulis. Betul. Yang Allah, sebab yang suruh tulis hutang ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu berhutang dengan satu hutang ke satu masa tempoh, hendaklah kamu tulis. Sebab takut macam ni lah, tiba-tiba meninggal. Yalah. Anak waris tak tahu kita ada hutang, kan. Tapi ini maknanya kita tulis hutang kita, simpan, jangan tunjuk kat anak pula malu, kan. Buku 5 kita tu tulis, kan. Tiba-tiba hari meninggal, kan. So anak boleh tahu, oh mak ni dia beli kain bayar 3 kali dengan cik pah tu, kan. Contoh, kan. Anak yang soleh dia akan tunaikan hutang suaris-suaris dia tu. Ada juga memang sebelum pembagian harta pusaka, hutang-hutang tu kena selesaikan dulu. Itu perkara yang kelima. Kemudian perkara yang keenam, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan telah menyempurnakan taubat. Sempurnakan taubat. Apa maksud taubat? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyatakan at-taubatun nadamah. Taubat itu penyesalan. Maknanya kita tahu kita punya salah, kita rasa kita punya salah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, maknanya kita rasa kita salah. Tahu ni salah ni, memang ni gaduh dengan suami ni yang salah, kan. Ataupun ni ada menjeling lelaki ni salah ni, kan. Kita kena tahu kita salah. Ada orang tak sedar dia buat salah. Ada orang dia rasa biasa je. Dia rasa betul. Kan, dia kata padan muka, dah boykot suami dah 2 minggu dah. Terkebil suami tidur kat luar, kan. mana dia tak rasa dia salah. Kan, ada orang yang kata padan muka, ustaz saya tak bagi nafkah isteri saya, kan. Deraka saya kata tu, kan. Padahal yang boleh menggugurkan nafkah kerana deraka tu bukan suami, hakim mahkamah syariah. Yalah. Bukan dia punya pandangan nak kau deraka, lantak kau, aku tak nak bagi kau belikan. Bukan macam tu. Yang boleh menggugurkan nafkah hanya hakim mahkamah syariah, bukan suami tu. Daripada sudut peringatan, awak ni deraka ni, peringatan. Tapi sehingga boleh menggugurkan nafkah, hakim mahkamah syariah. Jadi maknanya taubat tu nadamah, menyesal, kan. Hari ni kalau kita membaca istighfar selepas solat, kalau kita tak ada rasa menyesal, benda tu bagus, dia jadi zikir. Ada orang kadang-kadang Siti, ibu ayah saya sekalian, kan, dia lepas solat dia baca istighfar, hanya menghabiskan biji tasbih. Ada juga orangnya tu, kan. Stop, laju kan mainan. Dah laju, berkira pula tu, kan. Imam ni dah lebih 33 ni. Apa imam ni? Ni mesti tasbih China ni. Berkira tu, kan. Kalau dia beristighfar, dia tak ada rasa menyesal, dia jadi zikir. Sebab yang suruh istighfar adalah Allah, yang suruh istighfar adalah Nabi SAW. Tapi nak jadikan dia sebagai penghapus dosa, dia kena rasa menyesal. Jauh dari sudah hati dia, Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, kan. Ada rasa menyesal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ibu ayah saya, abang, kakak, saya doakan yang kebaikan sekalian. Sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuhnya, kita kena usahakan telah membuat amalan yang kekal pahalanya. Apakah amalan yang kekal pahalanya? Mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathah. Mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3. Apakah amalannya itu? Iaitu yang pertama yang ditinggalkan adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, wakaf yang berkekalan, wakaf.
Yang keduanya, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Hari ni kita kongsikan dekat IKIM ni kan. Ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian tagkan dekat kawan-kawan kan. Orang ini bincang uruskan akhiratmu. Maksudnya, kawan-kawan kita maknanya sambungkan pula. Maknanya pahala tu boleh kat kita yang telah menyampaikan. Ilmu yang yuntafa'u bi. Dan yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. So jadi ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian kan. So sebelum kita meninggal kan, kita tengok aku kena buat amalan ni kekal pahala ni. Usahakan. Sebab kita sedang dalam perjalanan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dan di mana tak ada seorang pun tahu. Yang boleh kita usahakan bagaimana. Mati dalam keadaan pergi masjid atau mati dalam keadaan pergi dangdut. Bagaimana kan? Yang boleh cuba diusahakan. Macam bila dan di mana siapa pun tak tahu. Kan? So maksudnya sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, 7 pengurusan akhirat ni, 7. Maknanya selesaikan, InsyaAllah. Siapa-siapa yang telah selesaikan 7 benda ni, InsyaAllah tenang dia kan, tak rasa takut. Ada orang kena takut mati kan. Sebab apa? Tak bersedia kan, untuk menghadapi mati tu. Mati tu bila-bila saja. Saya di JCT kan, menjaga rumah HIV Muslim kan. Sebelum tahun 2009 tak ada rumah HIV Muslim. Mereka duduk di gereja-gereja dengan izin Allah, dengan maknanya sama-sama Majlis Agama Islam Selangor kan. Kita fight keluar kan, alhamdulillah dapat keluarkan. Tiap-tiap bulan boleh kata ada orang meninggal. Ya Ustaz. Kan tengok, setiap kali orang meninggal, ada yang keluarga ambil, ada yang memang keluarga langsung pun tak tengok pun. So kita daripada rumah tu dia meninggal sampai masukkan kat kubur tu, kita ni je, staff-staff dengan ada 2-3 orang penghuni yang lain. Sekali saya tengok, ya Allah, inilah kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lahir diraikan, kan? Ketika meninggal, yang membantu Allah aturkan. Ada orang membantu jenazah, yang bantu. Tetapi yang tinggal adalah amalan kita. So apa persediaan kita? 7 perkara yang telah kita kongsikan tadi. Mudah-mudahan saya di JCT, ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi, abang-abang dan kakak yang saya doakan kebaikan sekalian, bersedialah untuk akhirat kita. Dan Allah SWT pun sebut, hadis Nabi SAW pun Nabi sebut untuk persediaan kita di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, kita nak buka talian ruang kepada anda para pendengar untuk hubungi di konti 0362051500 ataupun anda boleh like kami di Facebook ikim.fm ya, ataupun boleh SMS ya, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111 untuk interaksi dengan Ustaz di konti. Okey Ustaz, kita dah pun ada penanya yang bertanya ni. Okey, di FB. Okey, antara yang sempat kita raikan saat ini. Okey, Nuraini Kamal kata, okey Ustaz, bagaimana nak menegur rakan yang suka berborak bersembang kat dalam masjid? Nak menegur dia? Nak tegur dia. Mula-mula beri salam. Assalamualaikum kan. Cara menegur kan. Kemudian cakap yang betul. Baik. Okey, cakap dekat masjid ni kita senyap sikit lah ya. Saya minta maaf. Mana kadang-kadang orang tak suka ditegur, tapi kena tegur. Okey. Tak ada kekuatan kan? Tak ada kekuatan ni. Macam mana tegur ni kan? Bacalah haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang baca la haula wala quwata illa billah, akan diberi kepadanya 2 benda. Pertama, kalau dia rasa tak kuat nak buat tu benda tu, diberi kekuatan buat benda tu. Yang keduanya, kalau dah buat, akan diberi keikhlasan insya-Allah. Maksud la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu, tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan daripada Allah. Cuba baca, tak percaya. Nak tegur suami ke kan? Tak kerti nak tegur ni, baca la haula wala quwata illa billah. Tapi baca la haula wala quwata illa billah untuk diri kita, bukan untuk membebel tu. La haula wala quwata illa billah. Awak ni balik lambat lagi. Tangan cakap pinggang. Mana untuk diri kita. Allah bagi kekuatan diri kita. Jadi nak tegur macam tu. Wallahu a'lam. Okey, Ludfil Hadi tanya, Ustaz, saya pendengar Siti dari Singapura dan sedang menikmati tazkirah Ustaz di pejabat ni. Soalan saya, bagaimanakah kita akan diadili di akhirat? Okey, jika kita sudah berusaha berulang kali minta maaf pada orang yang kita zalimi di dunia, tapi orang yang kita zalim tu tak nak maafkan kita. Okey. Pertama sekali, kita dah minta maaf pada dia. Okey. Hak untuk memaafkan atas dia. So dia tak nak maafkan, kira nasib badan. Nasib lah. Siapa suruh buat dulu tak fikir. Okey, nasib badan kita. Okey. Maksudnya akan nanti diselesaikan ke akhirat lah. Maknanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi
kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Sebab orang buat dosa dengan manusia pada hari ini dari dua dosa. Pertama dosa dengan manusia itu, kedua dosa dengan Allah. Sebab Allah yang tak bagi kita buat salah. Sebenarnya ada dua kesalahan di situ kan. Sebenarnya kita dah minta maaf, orang tu tak nak maafkan kan. Sebab besar sangat kot dia kena terukkan zalim ke apa kan. Tak minta maaf kan. Sebenarnya kita dengan Allah SWT selesai. Kita dengan manusia itu tetap akan diadili dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. So doa. Ya Allah, aku bukakanlah hati dia nak maafkan aku Tuhan. Kan? Maksudnya doa. Selalu ziarah dia, bagi hadiah kat dia ke. Kan sekarang macam-macam SMS dah apa kan. Tuhan apa khabar, sihat kan. Walaupun dia jawab apa sihat-sihat. Minggu depan hantar lagi. Ya Tuhan apa khabar, sihat. Tak ketiga apa sihat-sihat kan. Hantar lagi. Selamat. Tak apa-apa menyampah ya. Apa doa lagi. Okey. Selamat hari raya. Selamat hari buruh tiba-tiba kan. Kalau tak ada apa-apa pun hari ni Senin kan. Tuan selamat hari Senin. Tiba-tiba kan. Hantar kan. Okey. Saya kembangkan soalan Lutfi tu. Macam mana pula orang kata apa dia kata boleh maaf tapi tengok kes. Setakat curi buah mangga boleh lah. Tapi kalau sampai dia langgar kita sampai meninggal kawan tu, tak dapat dah maafkan, besar sangat dosa daripada kita. Macam mana pula kalau kata maaf tapi tengok kes? Okey, sama juga. Kesalahan orang kan, maksudnya manusia tu hak dia nak maafkan ataupun tidak kan. So kalau orang tu tak nak maafkan, suka dia lah. Ikut dia lah. Besok nak diadili lah ke akhirat besok kan. Sebab tu apa caranya kan? Nabi SAW kata banyakkan berdoa, banyakkan bersedekah. Kalau kita tengok berdoa tahlil kan, tahlil antaranya kan Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Okey. Kemudian wali walidina, ya, ibu ayah kami, wali masyaikhina, guru kami, wazawil huquqi alaina, dan orang yang punya hak atas kami. Ya, siapa orang hak atas kita? Siapa-siapa yang kita buat dosa, yang mungkin kita tak perasan ataupun tak maafkan kita. So kita doakan dia. So ada pahala besok. Sebab besok bila dituntutlah hadis Nabi SAW, tuntutan ke akhirat tu adalah diambil pahala kita, diberi pada orang yang ada buat dosa tu. Kalau pahala kita habis, ambil dosa orang tu, diberi kepada kita pula. Hadis daripada Muslim, hadis sahih daripada Muslim. Jadi maknanya sebab itu kalau dia buat salah orang tu tak maafkan, buat amalan banyak-banyak, backup lebih sikit. Jadi gitu tu. Wallahu a'lam. Okey, ke pemanggil kita Ustaz. Kita ada Haji Alias dari Shah Alam. Silakan pandangan ataupun soalan Tuan Haji Alias. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Alias dari Shah Alam. Ini mengenai taubat yang saya cakap tadi ya, untuk kita meninggalkan perkara tu boleh Ustaz, tapi untuk kita benci, pasal apa, masyarakat ni memanglah menyeronokkan Ustaz ya, tapi untuk mencapai tahap benci tu agak sukar Ustaz ya. Jadi apakah kita belum mencapai tahap membenci masyarakat itu, taubat kita masih belum diterima Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Okey, untuk berhenti daripada maksiat kan, memang atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang dia tahu benda tu salah, tapi susah nak tinggalkan maksiat tu kan. Ada orang kadang-kadang tengok benda-benda lucah kan. Contoh, susah nak tinggal benda tu. Ada orang kadang-kadang dia suka ambil barang orang lain. Dia susah nak tinggalkan benda tu, tapi dia tahu dia salah. Atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kekuatan bagi kita. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan innan nafsal ammaratun bisu, nafsu itu mengajak pada kejahatan kecuali orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So doa minta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini gagal ataupun tombang, bangun balik, minta ampun balik kan. Bukan maknanya kita mempermainkan taubat itu, tidak. Tapi kita berusaha memperbaiki diri kita. Ya, betul. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, qad aflaha man tazakka, beruntung orang memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Hidup yang proses, mana ada sekali buat tu jadi. Betul. Buat kek pun boleh anggur sekarang, boleh sedap betul Ustaz kan. Dah hobi suka ambil barang orang macam mana kan. So maknanya setiap kali hobi tu datang, cuba perbaiki. Buat kek pun anggur Pengalaman ke macam mana tu? Tak ada. Kisah orang. Okey, ke pemanggil berikutnya Ustaz. Kita ada Puan Saadiah dari Melaka. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, dulu Ustaz ada ceritakan pasal wang istihad kalau tak silap saya. Jadi saya kat rumah, saya ada dapat idea daripada penyanyi Liza lah. Dia kata buat tabungan kat rumah, macam kita buat derma lah. Jadi boleh tak wang tu saya masukkan dalam tabungan saya tu, jadi bila
ada permohonan daripada anak yatim ke ataupun daripada mana-mana badan ke untuk saya sedekahkan duit tu ke situ, boleh tak Ustaz? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang syubhat. Wang syubhat. Maknanya wang yang kita status dia diragui ataupun wang tidak patuh syariah. Okey. Kita boleh sediakan dekat kita tabung kita. Katakan ada duit perbankan yang bukan Islam, kan ada duit faedah tu kan. Kita ambil, kita masukkan satu tabungan. Boleh nak bagi anak yatim ke apa semua. Cuma dia punya pengurusan adalah membangunkan infrastruktur yang umum boleh guna. Mana kalau nak bagi rumah anak yatim, cakap ustaz tu, ni rumah subhat ni. So boleh bangunkan tandas ke, lampu ke, pagar ke dan sebagainya. So maksudnya wang subhat tu boleh diberikan, cuma pengurusan dia pada infrastruktur yang boleh digunakan oleh umum. Buat longkang ke dan sebagainya. Wallahualam. Okey, sesempat yang mungkin. Okey, kita ada Cik Amin dari Kuching, Sarawak. Saya ada soalan. Seorang itu meninggal pada hari Jumaat, tapi dia tak sembahyang. Habis dalam keadaan nyawa terbuka dan mata pun terbuka. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita lihat dia dalam keadaan tak sembahyang dan sebagainya. Dekat akhirat besok, kita tak boleh nak saksikan dia tu orang soleh. Sebab kita tak nampak. So dia meninggal pada hari Jumaat, hari yang mulia. Itu adalah bahagian dia yang kita tak boleh nak saksikan dia orang soleh. Sebab di akhirat besok, Siti, ibu ayah saya sekalian kan, yang menjadi saksi kita ke akhirat besok 5 kan? Siapa dia? Allah sendiri akan jadi saksi. Malaikat kanan kiri yang jadi saksi kita. Kemudian manusia akan jadi saksi pada kita. Kemudian anggota badan kita. Surah Yasin Allah sebut anggota badan kita. Dan yang kelimanya makhluk-makhluk yang lain. So maknanya sebab itu satu ketika jenazah diusung, Nabi kata, orang semua kata, bagusnya dia ni, bagusnya dia. Nabi kata, wajabat. Dia mesti dapat. Jadi sahabat kata, mesti dapat apa wahai Rasulullah? Dia mesti dapat syurga. Kenapa? Kerana orang mempersaksikan bahawa dia tu adalah orang yang baik. So jadi maknanya, dia tak sembahyang, kita tak boleh nak mempersaksikan orang soleh dekat akhirat besok. Tapi hal dia mati hari Jumaat ke apa semua, itu dia dengan Tuhan yang mungkin ada amalan dia yang kita pun tak tahu. Wallahualam. Baik, seterusnya yang terakhir, Cik Fitri dari Kuala Lumpur. Saya baru kematian ibu mertua kan. Kalau ibu mertua tinggalkan wasiat, tapi wasiat tu secara cakap mulut saja tanpa tulis lah. Adakah benda tu sah ataupun tidak sah? Okey. Terima kasih. Wasiat ni sebenarnya, kalau kita yang dengar, kita kena tunaikan wasiat itu walaupun tidak bertulis. Bertulis tu adalah untuk kalau ada pertikaian. Katakan mak kata besok kalau mak meninggal, sebahagian harta mak ni kau wakaf kat masjid. Maksudnya harta mak kan. So adik-adik lain kata, aku tak dengar pun. So ada tulisan, ada saksi kan. Itu bagus yang bertulis. Kalau tak bertulis, kita yang dengar, kita wajib selesaikan kita punya wasiat. Contoh macam ni. Okey, mak meninggal, harta mak ni mak akan bagi kat masjid. Contoh kan, kita ada 5 orang adik-beradik kan. Sekali mak meninggal, kita pun kata, okey, walaupun mak kata semua harta bagi pada masjid, hanya 1/3 saja. 1/3 saja maknanya bagi pada masjid. Yang 2/3 lagi bagi pada faraid. Walaupun mak kata seluruh, sebab syarat wasiat tu hanya 1/3 daripada harta. Okey, jadi adik-beradik lain kata, aku tak dengar pun. Maka wasiat itu kita sampaikan. Adik-beradik yang lain tak percaya, tak apa. So dia boleh ambil hak dia masing-masing. Tapi kita tak boleh ambil hak kita daripada sudut kita dengar mak kata bahagian tu bagi kepada masjid. So sebahagian harta faraid yang kita dapat tu, kita kena lepaskan hak kita untuk ke masjid. Sebab kita yang dengar wasiat itu. Kita yang dengar. So adik-beradik lain tak percaya, tak apa kan? Sebab tak ada saksi, tak ada bukti. Sebenarnya wasiat walaupun mulut kita dengar, kita kena tunaikan. Orang lain dia tak percaya, aku tak dengar pun, tak apa semua kan. Maka dia tidak tertanggung pada benda itu, kita telah sampaikan. Tapi kita yang dengar, kita kena tunaikan. Baik Ustaz, dah pun sampai ke penghujung je ya. Mungkin Ustaz nak tutup dengan doa ya. InsyaAllah. Okey, jadi ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian kan, mudah-mudahan kita dapat uruskan akhirat kita seperti mana kita menguruskan dunia kita, insyaAllah. Dan kita akhiri pada hari ini dengan doa, insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mempersaksikan segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa kami, ya Allah. Jika tanpa ampunan daripada-Mu, jadilah kami orang yang menganiayai diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mempersaksikan segala keperluan dan hajat kami, ya Allah. Berikan pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mempersaksikan segala keaiban dan kelemahan kami, ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang hina, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami, ya Allah. Dosa dan kesalahan guru-guru kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan sesiapa saja yang menjayakan majlis yang mulia pada pagi ini, ya Allah, dan kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga makbul jua, ya. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.